Assalamualaikum. Salam motorsport untuk Yop dan Yong dekat rumah semua. Siapa yang hari ni sambut birthday dema, Yop nak ucapkan selamat hari jadi. Happy birthday. Macam biasa, kali ni dengan Yop, tak lain tak bukan, Yop Bruno. So teman panggil diri teman YB je lah So harap semua kat rumah tu sihat belaka. Kalau yang kat rumah, kalau ada yang dekat luar tu, hati-hati berjalan dan jaga diri anda, especially jangan lupa commerce untuk pakai mask dan jaga distance. Macam biasa, minggu ini merupakan episod yang kelima untuk SIC Live. Macam biasa, YB terangkan sekali lagi, bagi mereka-mereka yang baru tengok ni, SIC Live ni adalah program santai, chill, tenang-tenang daripada SIC je untuk kita borak-borak pasal isu semasa dengan apa yang berlaku sekeliling dunia pemotoran dan juga dengan tetamu jemputan kita. So YB nak terangkan sikit kat sini, SIC Live kali ni telah pun tiba di penghujung rancangan. So bagi yang komo-komo yang baru tengok tu ataupun daripada episod pertama sampai sekarang ni, YB nak ucapkan terima kasih lah banyak sangat. Bagi YB recap sikit, daripada episod pertama kita ada Pekin, episod kedua kita ada personality media Gan daripada Pandai Laju. Episod ketiga kita ada Akhiruddin. Episod keempat kita ada Adam Khalid, pelumba kereta kita ni. So episod kelima ni siapa rasanya? Mungkin ramai dah tahu tu. Nanti later Yuk belanja sikit. YB belanja sikit lah later. So seperti biasa, bagi yang baru tengok tu, YB minta macam biasa ya YB nak komen semua kat rumah tu, share, like dan komen. Lagi sekali, share, like dengan komen. YB nak tengok lagi ramai, lagi meriah. Sebab malam ni paling santai punya. Kita tak nak stres-stres. Jumaat ni biasanya hari chill. So tanpa buangkan masa sikit, YB nak ceritalah. Program SIC Live ni kita ada 3 segmen. Di mana segmen pertama, kita ada segmen Speedy Updates. Lepas tu YB akan ada segmen sembang-sembang dengan tetamu jemputan kita. Lepas tu segmen terakhir, kita ada segmen tanya YB. So komen yang baru tengok tu, share, like dengan komen. So nanti mana yang bagi best komen apa semua, YB akan belanja apa tau. Macam biasa, siapa yang dah tengok tu mesti tahu. Face mask SIC, YB belanja. Tu dia. Face mask SIC Black Edition. Dekat luar harga ni susah nak dapat ni. Sekarang ni dah betul-betul limited. Jadi komen yang mana komen baik-baik malam ni, adalah peluang komen nak bawa balik. Adalah gaya sikit. Bawa kata orang kampung, biar papai asal gaya. Tidak. So, jangan lupa untuk share, like dengan komen. Tapi yang bestnya face mask ni, komen boleh dapat nama. Boleh buat initial monogram. Contohnya macam YB pakai kain hitam, YB boleh letak nama YB kat situ. So tanpa buangkan masa lagi, YB nak belanja sikit lah. YB belanja sikit Episod akhir YB nak belanja. Dengan episod akhir YB nak belanja semua dengan buah rambutan. Mohlah kita tengok tetamu jemputan. Hai YB kita. Ini dia tetamu jemputan kita untuk minggu ni. Tak lain tak bukan, kita ada Sharifuddin Azman. Minta maaf lah, dia YB nervous lah bila tengok Damuk ni. Janganlah gitu YB, nervous. Nama saya Muhammad Sharifuddin bin Azman YB. Nanti kita akan sembang balik dengan Sharifuddin ya. Okay, kalau gitu nanti YB datang balik. YB nak pergi ke Speedy Update. Okay. Macam biasa sebelum kita pergi ke segmen Speedy Update, YB nak pesan, komen yang baru tengok tu jangan lupa untuk share, like dan komen. Dan oleh itu, mohlah kita Speedy Update. Okay, so kembali juga dengan YB. Kali ni YB nak cerita sikit. Minggu lepas, pada 9 dan 10 Oktober telah berlangsungnya orang kata perlumbaan akar umbi yang pertama, iaitu perlumbaan FIM MiniGP Malaysia Series dan juga SIC Ovale Junior Championship. Bezanya dua race ni, demo ni semua yang sama, semuanya budak muda daripada umur 8 hingga 14 tahun. Tapi yang bestnya demo buat motor semua laju-laju dan macam belaka. Tapi
pusingan pertama dan pusingan kedua untuk FIM Mini GP series ni, kita tengok Imin muncul juara. Manakala si Kabil Irfan, macam kalau siapa yang dah kenal Kabil tu lah. Ni memang orang kata untuk SIC Oval ni memang dia pegang lah. Dia juara daripada pusingan 1 dan pusingan 2. Dan interestingnya, siapa mekema-kema yang dalam ni, budak-budak lomba kita ni, pelumba cilik ni, 3 yang terbaik dalam FIM Mini GP nanti akan berpeluang untuk pergi ke final round di Valencia nanti. Seterusnya, tak lain tak bukan, kalau Koma tengok tu mesti Koma kenal kan siapa tu kan. Itulah dia, Super Kip. Baru-baru ni YB nampak di netizen, media massa, semua orang duk sebut nama dia. Ada satu teaser tu dekat social media tu ceritakan yang Kip sudah kembali. Dia letak teaser nombor dia tu. Kalau Koma tahu nombor dia, cuba komen kat bawah. Nombor dia tu. So dengan cerita katakan Kip kita ni, Super Kip akan beraksi pada MSBK yang akan berlangsung pada hari esok dan Ahad. Koma yang kat rumah tu kalau nak datang Sepang boleh je. Masuk percuma tau. Duduk dekat main grandstand. Tapi ingat, jaga jarak keselamatan. Seterusnya, kita tengok sekarang ni, Dorna, penganjur untuk MotoGP, diorang dah announce kalender untuk tahun 2022. Kalau korang tengok baru-baru ni, kali ni apa yang beza untuk tahun yang akan datang ni, di mana race perlumbaan akan ada 20 kalender, 22 kalender perlumbaan, di mana edisi yang terbaru ditambahkan Mandalika. Mandalika dekat Indo, jiran kita je, dekat je lah. Mandalika ni pada bulan Mac, tapi macam biasa Malaysian GP nanti pada bulan September, pada 23 Oktober. So Koma yang YB dah bagi tahu tarikh ni, Malaysian GP 23 Oktober. Nanti tunggukan update untuk beli tiket. Nanti akan ada update yang terkini dekat IG Sepang Circuit. Nantikan update-nya. Seterusnya kita tengok sekarang ni, perlumbaan TGR ataupun lebih dikenali dengan Toyota Gazoo Racing akan kembali menghangatkan litar SIC pada minggu depan. Ini orang kata race ni memang syok kalau nak tengok. So apa babe? Dema kata dalam race ni kita boleh tengok artis, kita boleh tengok kita punya pelumba, segala-galanya Dema ni semua berentap untuk muncul juara. Yang bestnya untuk TGR ni kita boleh tengok Janani, kita boleh tengok Cumi-Cumi, semuanya ada. Lepas tu boleh tengok lagi Adi Rahimi, Adam Khalid, Mitchell Cha. Power. Seterusnya, ini bila kita tengok Bottas, Valtteri Bottas. Pada live punya perlumbaan YB tengok, Bottas jadi juara untuk Turkish GP. Ataupun orang kata juara, orang kata race Byzantine lah gitu. So Bottas ni dah hampir 2 tahun dah tak dapat podium ataupun tak muncul number 1. Kali ni dia jadi di tempat pertama. Di mana pula kita tengok kedudukan keseluruhan sekarang ni, YB tengok Max Verstappen nombor 1, manakala Lewis Hamilton nombor 2, lepas tu pula si Bottas ni nombor 4. Mungkin YB nombor 3 kot. Seterusnya, kita tengok ni lah orang kata kalau dah lama duduk rumah, bila dah boleh keluar tu, inilah jadinya Padah berlumba di tempat yang salah. Kan kalau nak lumba tu kan boleh lumba kat SIC. Book je track day, website ada. Inilah jadinya boleh lumba kat luar. Tengok tu YB tengok video tu tengok. Sian. Habis cium satu sama lain. Kan bahaya tu. Apa cerita kalau orang yang main basikal tu? Kan melayang jadinya kau terkena minta simpang. So itulah tadi yang kita nampak untuk Padah berlumba di tempat yang salah. Dan yang terakhir, next. Kita tengok yang paling orang tunggu sekarang ni, lampu hijau untuk rentas negeri. Mesti sekarang ni ada yang tengok live ni, ada yang mungkin dalam kereta, ada yang mungkin kat kampung ke, ataupun tengah duit balik kampung ke. Sekarang ni semua dah boleh pergi mana-mana. Kau nak bercuti ke, nak jumpa family ke, dah boleh. Berita ni dia announcekan pada hari Isnin lalu. YB pun kiranya esok ke Ahad ke, YB pun dah balik kampung lah macam ni. So itulah tadi speedy updates untuk minggu ini. Untuk episod akhir SIC Live pada minggu ni, YB belanja. Kita tengok nanti untuk musim kedua punya SIC Live. Sekarang ni YB nak kembali untuk sembang-sembang. Moh kita. Tadi YB dah cerita pasal speedy update kan. So sekarang ni sebelum YB sembang dengan YB punya tetamu jemputan, YB nak cerita sikit
Komen yang baru tengok tu, YB minta tolonglah share, komen, bagi banyak lagi like. YB tengok kat dalam FB ni banyak komen ni, tapi YB nak lagi banyak komen, lepas tu lagi banyak baru korang share, baru lagi meriah. So sekarang ni kita nak pergi ke segmen yang YB suka sekarang ni. Kita nak sembang dengan kita punya tamu jemputan. Oleh itu, Mo, Damok, apa khabar tu yo? Khabar baik, Yop. Sihat ke tu? Sehat, Yop. Macam Ah, mana di sana, Yop? Sehat ke? macam mana di sana? YB kat Malaysia ni ha. Ya, tahu, Yop. Tetapi di rumah tu, sihat ke? Macam Oh, mana dengan semua orang dekat sana? Sihat? oh belum YB tanya, dia tanya YB dulu. Okey, boleh. YB ini memang mantul lah. YB memang YB sihat. Boleh dikatakan banyak buat kerja kat rumah. Badan pun dah macam ni dah. So, macam itulah. Sekarang ni Baik, Yop. YB, terima kasih. Sekarang ni YB nak tanya balik dekat orang kata Muhammad Sharifuddin Azman ataupun orang kata AKA Damok. Yep. Apa ni, tengah buat apa tu? Tengah berracing ke? Tengah ready untuk apa ke? Cerita sikit. So, saya baru habis saja praktis tadi di Sepang. Race Malaysian Superbike. So, saya tadi baru saja sampai rumah dan terus join live. So, agak busy sedikit lah kan. Tapi, tak ada apa-apa. Cuma sekarang ni, saya kena fokus untuk live kita hari ni. Oh, terhara lah YB. Ini banyak sangat minum gula ni. Manis macam ni. YB nak tanya sikit lah. Boleh ke Damok cerita sikit latar belakang Damok? Mungkin yang tengah tengok ni, diorang tak tahu. Diorang mungkin tahu Damok je, tapi diorang tak tahu mana asal budak ni, mana nama betul dia, berapa umurnya. Cerita sikit. Okey, nama penuh saya Muhammad Sharifuddin bin Azman. So, saya berasal daripada Puchong Selangor dan saya berumur 20 tahun. So, yang nama Damok tu dipanggil sewaktu saya kecil dulu. So, waktu saya kecil dulu, dorang masa dululah kan, ni cerita kisah macam mana boleh keluarnya nama Damok tu. Ceritanya lah. Ceritanya. Hmm. So, waktu dulu saya kecil-kecil dulu, saya badannya gempal. Macam gemuk lah orang cakap kan. Uh-huh. So, dorang panggil saya, kawan-kawan ayah saya semua panggil saya Dak Gemuk. So, semua orang jadi singkatkan jadinya Damok. So, dorang Dak tu, dorang buang K tu, jadi Dakmok. Ke mungkin ke sebab dah tak gemuk tu yang dia jadi Damok. Macam tu ke? Saya tak tahu, tapi yang saya tahu, sewaktu dulu saya kecil-kecil, dorang panggil saya Dak Gemuk. So, jadinya namanya Damok, dah singkatkan. So, situlah ada namanya Damok. So kiranya datangnya nama Damok tu daripada kawan-kawan ayah ke? Iya. Oh, YB bila YB nak fikir nama Damok ni, jenuh YB fikirkan ni. Mana budak ni dapat namanya? Sebenarnya dari situ lah ceritanya. Rasa macam lari je kan namanya. Daripada Sharifuddin pergi ke Damok. So macam mana datang ni nama ni Damok ni jauh, kan. Jauh lari dia kan. Pada YB jauh no. Pusing pening lah orang kata. Orang kampung kata Raban Teben jauh. Bahasa apa tu? Bahasa Perak. So YB nak tanyalah sikit dekat Damok kan. Kalau orang Damok okey. Apa ni, dari mana datangnya perjalanan Damok dalam perlumbaan ni macam mana? Start bermula dari mana? Okey, saya start daripada Malaysian Cup Prix. Dan pada mulanya saya tak tahu pun saya tak ada jalan sebenarnya untuk nak pergi ke arena Cup Prix, arena pemotoran ni. So sewaktu dulu saya ni degil. Kalau korang nak tahu lah siapa yang duduk dekat-dekat area kawasan perumahan saya ni, diorang tahu lah betapa degilnya saya. Sewaktu saya umur daripada 13 tahun hingga ke 16 tahun tu, saya memang kerap bawa motor dekat luar dan saya suka main wili kat luar sana. So sampai saya pernah kena tahan dengan polis dan sekarang ni polis-polis ni semua pun bangga dengan saya lah. Sebab saya dah ada satu tahap yang bagus lah. And then waktu dulu adalah seorang sahabat ni, kawan ayah saya yang nampak saya punya bakat lah kan. Sebab daripada saya kena tangkap dengan polis, accident kat luar, macam tak berbaloi lah kan. Dan dia nampak saya punya bakat tu dan dia tarik saya
Dia jumpa ayah saya dan dia tanya, aku nak bawa anak kau lah pergi ke Kak Prik. Mula bapak saya pun macam tak percaya lah kan. Macam tak confident lah yang saya ni boleh buat. Kira And then, macam betul ke tak betul budak ni kan? ya betul. Dan saya cuba lah, try. And then saya try waktu selection Kak Prik Yamaha Petronas Super Series. Dan saya terpilih untuk pergi ke Kak Prik All Season. And then saya berlumba di Kak Prik tu pada round pertama. Saya podium di tempat yang ketiga. Oh, first time kiranya Mika ni dah terus dapat podium? Yup, saya tak tahu macam mana bawa motor Kak Prik. Saya tak tahu semua benda. And then saya just jump and then podium. Ini orang kata ada macam tengok Shaolin Soccer, race tu ada bawa spana ke apa ke tengah lumba tu ketuk orang sebelah ke apa ke, tak ada? Tak ada. Dia jujur lah ni? And then waktu yang saya menang tu 2016. And then pada tahun tu juga, tahun pertama saya masuk tu, dan saya champion keseluruhan di Yamaha Petronas Super Series waktu 2016 tu. Oh, lepas tu? Selepas tu saya jump pergi ke tim Honda, Idemitsu Kozi Yam Honda Racing. So mana yang tahu tim Yam Racing, dan saya jump di kategori tu. Dan waktu tahun pertama tu saya punya performance sangat bagus dan saya boleh fight untuk champion overall pada tahun yang pertama saya dengan tim. And then tim kata hold dulu, kalau tak memang saya boleh champion, tetapi hold untuk 2018. Kerana dia kata tahan dululah. Tahan dulu. Sebenarnya saya boleh pergi untuk champion, tetapi diorang tahan. Dan saya jump untuk next year saya continue lagi di kategori Wira KBS. And then saya champion pada tahun 2018 tu. Dan saya fight dengan Daniel Syahmi, yang mana tahu siapa yang kenal Daniel Syahmi tu. Waktu saya fight dengan dia tu memang fight kau-kau lah. Kiranya untuk berebut pasal champion lah. Okay. Kalau YB duk tengok video ni kan, ini masanya bila ni? Video ni? Video ni waktu tahun 2020. So waktu ni adalah round pertama saya di Qatar. Dan waktu race tu yang waktu saya memenangi perlumbaan ni, sewaktu di last corner dan di last lap. Okay, saya cerita. Di last lap sebenarnya saya cuba untuk pergi ke hadapan, tetapi saya dipintas oleh pelumba yang lain dan saya duduk di last group. Dan saya punya strategi saya tak menjadi. Saya dah buat strategi tapi tak menjadi. And then di last turn tu saya buat plan last minute lah. Sebab saya belajar kan. Kita pernah berlumba di luar, tetapi kita bawa pengalaman tu di dalam track ni. Sebab saya tahu straight dia panjang. And then di last corner tu saya prepare untuk dapatkan split stream untuk memintas pelumba-pelumba lain. Orang kata kalau bawa pakai Ducati ni memang terus potong lah, orang kata. Macam tu. Ni macam. Okay, YB nak tanya lah tadi. Damuk dah cerita career racing tu apa semua. Okay, YB nak tahu je, yang kat rumah tu mesti nak tahu juga. Siapa idola Damuk ni? Idola saya adalah Marc Marquez. Marc Marquez Damuk pernah jumpa Marc Marquez kan? Ya, saya pernah jumpa. Yep. Apa perasaan tu bila tengok idola depan mata? So bila saya tengok dia tu di depan mata, saya tengok wow. Sebab tu dulu dia pernah crash, a big crash, dan tangan dia tak boleh berlumba setahun lebih. And then dia bila jam atas motor tu, saya tengok dia punya effort dia tu lain macam. Jadi kat situ saya macam ambil motivate daripada dia. Bila tengok depan-depan, dia pun agak struggle sikit dengan tangan kanan dia. So saya bila training dengan dia tu pun saya try cuba copyright orang cakap kan, ikut dia punya cara riding dia macam mana. So positif lah bila training dengan dia. Dan dia bila kita bertanya dengan dia, dia balas balik, dia bagi balik jawapannya apa yang kita tanya. Dan dia tunjuk ajar sedikit sebanyak. Bagus. YB tengok Mika ni bercerita seronok sungguh sampai tertolak laptop tu Betul. Okay. Kalau betul idola tu YB rasa soalan selepas ni orang kata boleh berkait lah
Kalau daripada kalau idola tu Marc Marquez tu nombor dia pun 93, YB tengok nombor Damuk, YB baru check nombor Damuk ni pun 63. Apa simboliknya nombor 63 tu? Adakah ianya memainkan apa-apa peranan ke, Yok? So nombor 63 tu sewaktu dulu saya di kategori Wira, pada tahun pertama saya menggunakan nombor 63. And then saya rasa nombor tu luck lah dekat saya kan. So nombor tu macam setiap kali race tu saya perform. And then bila 2018 saya tukar pergi ke nombor 18. And then nombor 18 tu agak unlucky sikit lah bagi saya. Dan sampai sekarang saya menggunakan nombor 63 lah. So kisah je tu kat situ lah ya. Dan nombor 63 tu juga bos saya yang dulu Yam Racing yang memberikan nombor tu. Dan saya ambil nombor tu sebagai tanda penghormatan lah dekat dia. Macam tu. Ni adalah soalan yang YB nampak ni kan, nama daripada Zikri Atman. Demo ni dia tanya, siapa idola Abang Damuk? Oh, abang Siapa saya idola muda Damuk lagi. Idola saya, idola yang mana tu? Kalau idola betul-betul depan saya ni lah, Yop kita ni lah. Dan kita Chinese sikit. Ini. Nanti Yop belanja kita minum Kita makan nasi bujang, lepas tu minum teh ais kat tepi. Itu RM5 je Yop. Tak apa, orang kata apa, biar sederhana. Okay. Ada lagi satu ni, Yop nampak kat sini. Siapa inspirasi Damuk? Inspirasi Inspirasi Damuk. Mungkin inspirasi untuk berlumba agaknya. Ni datang daripada Muzaffar Mazuki. Inspirasi untuk berlumba? Mungkin inspirasi untuk berlumba ke, inspirasi untuk pergi ke depan ke, siapa tu? Siapa Saya ambil lah kawan saya sendiri. Siapa Seperti Daniel Syami. Inspirasi lah. Kenapa? Okay lah, saya ambil dia punya kisah dia lah kan. So sewaktu dia di 2018, waktu dia di Asia Talent Cup, dia jatuh dan kaki dia, semua orang tahu kan dia punya kaki, dan sekarang dia training balik dan dia punya effort dia tu nak main motor tu sangat tinggi. YB pernah baca. So dia punya effort dia tu memang sangat tinggi lah. Dia tak pernah rasa mengeluh, dan dia cuba 100%. Dan dekat situ saya tengok, wow, lain macam. Dan saya cuba ambil lah apa yang dia buat tu lah. Kiranya orang kata tu bila rasa diri tu down ke, rasa tak selesa ke apa ke, memang ambil Daniel Syami lah. Bila tengok dia ada video yang media-media lain buat, so saya tengok video tu dan saya rasa macam terbakar oleh diri saya. Walaupun saya rasa down, saya terbakar, and then saya go, macam tu lah. Okay. Tadi bila YB tengok, YB tanya dekat Damuk cerita Damuk punya sumber inspirasi. Sekarang ni YB pula nak cakap Damuk pula sumber inspirasi dekat YB. So disebabkan Damuk sumber inspirasi dekat YB dan mungkin budak-budak muda kat luar tu, YB nak tanya, apa perasaan Damuk bila kita dah sembang panjang ni? Apa perasaan Damuk bila Damuk orang kata jadi juara untuk perlumbaan race ketiga, pusingan ketiga masa FIMCV Repsol kategori Moto3 masa dekat Catalunya GP. Apa perasaan Damuk tu? Perasaan saya sewaktu tu, pada sebelum perlumbaan lagi, perasaan saya tu memang gementar, dan saya cakap dekat diri saya, round ni video siap ada tu. Dan round ni aku nak kena habiskan perlumbaan ni di kelompok hadapan. Tak kira lah apa sekalipun yang jadi, aku tetap nak duduk dekat depan, dekat grup depan. Dan sewaktu di dalam perlumbaan tu, pada awal perlumbaan tu memang saya berada di grup, dan saya cuba untuk fight untuk duduk di dalam kedudukan top 5 dan tak nak putus daripada grup. Dan saya tunggu peluang sewaktu last lap tu. And then
bila sewaktu last lap tu, sebelum last lap tu, second last lap, saya ingat diorang buat seperti mana World Championship rider buat di turn ketiga terakhir, seperti mana yang World Championship buat, diorang buat wide and then slow, tunggu pelumba lain untuk di laluan lurus ni. Dan sewaktu di last lap tu memang saya nampak peluang saya untuk memintas pelumba-pelumba lain tu banyak lah. Dan sewaktu last lap tu memang saya terus attack untuk sampai ke garisan penamat. Dan sewaktu di turn yang ada pelumba membuat kesilapan tu, sebenarnya saya tak expect pun yang saya boleh mencuri peluang, orang cakap mencuri peluang sewaktu last lap. Dan ada 3 pelumba buat kesilapan, dan lagi satu pelumba tu sebenarnya dia ada membuat kesilapan, dia hampir lost side, dan saya nampak peluang tu, saya terus buka minyak, shoot, termasuk. Dan ini memang cilok habis lah ni. Tercilok, dan saya nampak peluang tu, and then saya tak jangka yang saya boleh nombor 1 sebenarnya. Saya sampai di last corner tu, saya cakap dengan diri saya, saya macam, ni aku ke yang kat depan ni kan? Ya betul, aku kat depan ni. Tak apalah, sampai kat finish line tu, yes, alhamdulillah. Berjaya juga dapat mengharumkan nama negara dan juga tim saya yang bertengkur lumus sewaktu di perlombaan tu. Lepas tu pula YB pula nampak pula lagi sekali Damo buat kejutan pula tu, bila Damo pula dapat peluang beraksi untuk orang kata World Championship jemputan SRT, Damo race dalam Moto3, Damo pula dapat P13. Bukan kalang-kaleng tu orang kata. Macam mana tu? Kita tengok sikit video ni ni nampak tu, kita tengok nama tu Syarifuddin Azman tu. Okey, kita start di nombor 21. Start ujung, tapi dia punya habis tu P13, dapat point lagi tu. Ya. Apa rasa pula time tu? Apa Damo rasa bila dah menang CEV, lepas tu menang pula? Okay, kedudukan tu cantik lah orang kata. Macam tu lah. Sewaktu perlumbaan tu memang time warm up apa semua, qualifying tu memang agak struggle sikit lah dengan motor kan. So waktu race tu saya just fikir saya akan berikan sehabis baik untuk tim dan juga untuk diri saya. Dan di race tu memang saya cakap waktu first lap, second lap ni memang nak kena throw attack ni. Tak boleh tunggu-tunggu sebab World Championship rider tak sama macam di CEV. Semuanya memang throw attack. So saya follow pelumba-pelumba lain, dan bila saya nampak peluang untuk memintas, saya memintas, dan sehingga menamatkan pusingan, saya memintas 2-3 pelumba yang berpengalaman dan juga pelumba yang pernah memenangi perlumbaan di CEV 2 tahun lalu dan tahun lalu. So saya sangat gembira sewaktu tu saya dapat memintas pelumba yang pernah memenangi perlumbaan di CEV, dan juga teammate saya yang tahun lalu yang sekarang ni dia berlumba di World Championship full season. So saya sangat happy lah. Kiranya YB dengar cerita sendiri pun, YB dengan komen yang kat rumah tu, kalau rasa bangga tu tepuk lah sikit atau bagilah sikit flag tu untuk Damo ni. YB memang rasa ucapkan tanya lah untuk Damo. Power lah Mika ni. Memang YB rasa kalau YB nak minta sign kat sini boleh nanti. Itu macam beli saya. Tak ada lah, kita pun sama lah Damo. Sama, okey. Cuma YB nak tanya, apa rahsia kemenangan Damo tu yang Damo boleh share untuk demo-demo yang kat rumah ni, ataupun bagi tips untuk demo yang buatkan Damo jadi idola ni? Adakah Damo minum Milo 3 gallon ke sebelum race? Selepas race tu minum 10 gallon ke? Macam mana tu? Okey, sewaktu sebelum saya memenangi perlumbaan tu, memang saya prepare saya punya mental saya dan fizikal saya dulu. Dan sewaktu perlumbaan tu, kita tolak tepi lah. Sekarang ni yang preparation untuk saya. So saya patut berterima kasih dekat saya punya jurulatih Josaya Ang dan juga Zufami yang push saya untuk preparekan saya punya mental dan fizikal saya. Sampailah sekarang, diorang still juga push saya.
Dan kalau yang rahsia-rahsia tu, korang kena selalu buat jadual, minta lah siapa pun yang boleh menjadikan coach korang apa semua, minta diorang buatkan jadual. Macam saya punya jadual seminggu 2 kali motor, 2 kali gym dan 2 kali basikal. Dan nutrition apa semua dijaga oleh coach. Dan benda yang paling secret, korang kena selalu buat note bila habis korang punya training. Tak kisah apa-apa yang korang buat, asalkan benda tu sukan. Macam tu, benda yang korang buat. So memang benda tu kita kena buat note. Setiap kali, contoh macam saya selalu buat note bila habis saya punya training motor atau gym, basikal. Tak kisah macam gym, kita tulis, okay, hari ni kita penat. So bla 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 bla. So motor, hari ni kita punya setup motor macam ni, time kita macam ni. So bila next time kita datang ke track tu, and then kita tengok balik note kita ingat balik apa yang kita buat, apa yang perlu kita nak improvekan lagi. So kat situ lah yang dia punya secret dia sikit. Segini lah Ini. Lain macam lah Damuk ni. Okay, tadi bila dah terlanjur kita cerita bab race ni kan, apa perasaan Damuk tu pula bila lepas race tu, bila Damuk naik podium bila nyanyi lagu Negaraku macam dalam video ni, apa perasaan Damuk tu? Bila kita tengok Damuk naik podium kan, apa rasa bila diri tu, aku orang Malaysia ni lagu Negaraku macam ni? Macam mungkin setengah nak bantai 3 milo lepas ni. Macam mana? Perasaan saya sewaktu tu, memang saya sangat gembira dan saya berterima kasih dekat Allah kerana memberi saya rezeki ni kan. So saya memang selalu macam, ya Allah, terima kasih, saya berterima kasih sangat-sangat dan syukur sangat-sangat. Dan nampak tu seorang mekanik saya dekat situ. Ni itu dia. Nampak sikit tu. Dia juga yang telah betul lumus untuk menyiapkan jentera saya. Dan dia juga memberikan motivation dekat saya juga untuk perlumbaan itu. Sewaktu saya berlumba, dan sewaktu tu memang saya sangat happy. Saya tengok semua tim saya kat bawah. Memang saya cakap, ya Allah, happynya bila lihat semua tim happy kat situ. Sebab memang sewaktu all weekend kat situ memang kita semua tengah dalam keadaan struggle. So, and then bila saya berikan keputusan yang baik sewaktu perlumbaan tu, semua orang happy. Seronok time tu. Saya pun sendiri seronok. Saya hampir nak menitiskan air mata, tetapi saya kawal diri saya. Tenang. Macam tu lah. Kiranya demo kat bawah tu bila nampak Damuk. Macam tu ke? Lebih kurang. Cuma tak nampak je dalam TV lah. Cuma kita nampak bila dalam TV dan social media ni nampak benda yang semua elok je. Cuba Damuk kongsi sikit payah Damuk dalam berlumba ni. Susah payah Damuk dalam lumba ni. Ya. Mungkin orang dekat luar tu nak tahu. Memang susah lah kalau kita nak berlumba ni dengan bila orang yang dekat luar selalu macam berikan tekanan dekat macam tu lah. Tekanan dekat kita. So kita macam agak, kita tak boleh nak simpan dekat dalam kepala otak kita sendiri. So macam saya just letak tepi lah. Biarlah apa yang orang cakap, biar saya work on my own macam tu. So saya work sendiri dan saya buat sendiri. Dan saya ada tim saya. Apa yang saya nak luahkan kat tim, saya luahkan. And then diorang akan beri saya sedikit motivation. Dan apa yang saya nak dekat motor, apa yang kurangan yang dekat motor, dan diorang cuba untuk bagi dekat saya. Dan saya pun kena buktikan juga kat diorang. Walaupun benda tu susah, bila saya nak minta tu macam agak sukar sikit kan. Macam diorang tak nak bagi, saya try push. Walaupun kita cakap sekali, diorang macam buat nak tak nak. So saya tak berputus asa, saya push. Dan diorang memberikan, dan saya pun kena buktikan juga dekat diorang yang saya boleh buat. Ini mentaliti yang YB suka dengar ni. Orang kata kita boleh buat contoh lah ni. Tapi YB nak tanya lah, YB nak cerita sikit dekat Damuk, boleh ya? Dami ni, YB ni bukanlah seorang racer, bukanlah seorang rider. Tapi YB ni orang kata seorang lover lah Lover lah orang kata. YB nak tanya, tak takut ke bila lap cecah lutut tu? YB dulu masa muda, YB selalu dengar cecah lutut. Tapi bila sekarang ni, lap cecah lutut, cecah siku tu, tak takut ke?
So waktu lap yang cecah lutut siku tu sebenarnya saya tak takut pun. Macam dalam video tu Macam yang dalam video ni sebenarnya yang ni action je. Oi. Just nak tunjukkan yang dia boleh shoulder elbow orang cakap. Orang kata gaya lah ni. Ni gaya je ni. Tapi bila kita buat macam ni agak sukar sikit lah. Saya pun susah sikit nak buat. Tu macam Marvin Vinales ni, siku dan juga lutut kegunaan dia just untuk guide kita punya motor punya banking. Kegunaan macam mana dia, cara tu? Cuba tunjuk sikit. Mana orang cara nak tahu? Lutut tak ada pula. So nampak yang macam mana Marquez, Rossi semua tu just lutut ni untuk cover motor dan kita tarik motor tu untuk corner dan kita boleh tahu limit kita kat mana. So dia kan macam MotoGP dia ada tunjuk 60 dia punya banking motor dia tu. So kat situ limit dia 60. Link angle lah cerita dia. Yeah, cerita dia link angle dia tu. So macam lutut dengan siku ni kegunaan dia tu lah untuk tarik motor tu dan juga beritahu kat mana limit kita. Kalau kita tak buat hopper tu, kiranya kita akan flying without wing ke macam mana? Bila kita buat kalau kita tak buat macam tu, so kita takkan boleh turn. Macam kita nak corner, nak pergi mana ni? Nak pergi ke rumah sewa sana ke? Kita nak pergi pasar ni macam tu lah. Lah jauh sangat ni. Dia macam tu. Okay, so kiranya YB nak doakanlah untuk Damok ni, orang kata apa, selamat maju jaya untuk orang kata race yang akan datang lah kan. Tapi YB pergi sangat nak request satu benda, boleh tak untuk Damok? Please lah untuk YB, please lah, boleh? Apa tu? Yang mana bawah tengok tu, YB nak request, boleh tak kalau kita set, kalau Damok pula jadi penunggang, YB jadi pembonceng? Boleh ke macam tu? Boleh. Kiranya Damok yang bawa motor, YB yang duduk belakang. Betul ke YB cakap ni? Rasanya betul lah tu. Nanti korang just swipe up ke? Kalau boleh tu, malam ni, hari ni juga YB nak book SIC tu. Boleh? Boleh. Okay, ini YB nak tanyalah kan. YB ada baca satu benda ni. Kalau Damok bukan seorang rider lah, orang kata pelumba Damok nak jadi apa? Kalau bukan pelumba, saya macam-macam benda saya buat dekat luar. So saya boleh repair motor, saya boleh semua benda lah yang saya boleh. Tetapi yang saya minat adalah memegang spana lah. Kalau saya tak jadi pelumba pun, saya akan memegang spana dan kita buat motor, repair motor sendiri. Okay, tapi YB itu still orang kata berkenaan dengan motorsport. Tapi YB nak cuik Damok sikit. YB nak tanya, apa komen Damok dengan video ni? Alamak. So kalau yang kat rumah yang baru tengok tu, kita nampak tak? Adakah Damok ni ada pendam cita-cita nak jadi seorang pengacara ke Damok? Tak ada, sebenarnya cerita sebenarnya lah kan. So sebab tu sebenarnya saya memain je, ambil mic tu dan saya saja je pergi tanya kacau orang sebenarnya mula-mula. Itu kacau rider tu? Ya, sebelum kacau rider tu saya kacau mekanik saya yang dekat FIM Mini GP tu. And then yang abang juri kamera saya ni, Fadali ni, saya saja je memain nak record. And then dia kata, okay, kita buat betul-betul. Pergi cari rider, jumpa rider ni, tanya-tanya, buat kacau-kacau macam tu lah. And then, main-main je lah buat kan. Sekali, sampai ke sini pula gambarnya. Demo ni semua laju Damok. Bukan Damok je laju dekat track. Orang lain pun laju tau. Okay. So, bagi yang baru tengok tu, jangan lupa orang kata untuk share, like dan komen. YB dengan Damok pun nak juga tengok orang ramai-ramai tengok je tak? Betul. So tadi tu kita dah sembang, dah lama sangat kita berborak ni. Apa kata YB nak ajak Damok kita main satu benda yang seronok? Berminat tak? Tak apalah, saya minta diri dulu lah. Tak boleh lah macam ni. So YB nak ajak benda yang paling YB suka, kita ada satu challenge. So challenge ni, tapi YB ada intro nak sebut benda ni. Cara nak sebut je, moh kita ke Mbak Challenge. Mbak Challenge.
Okey, tadi kita dah cerita sikit latar belakang Damuk. Korang pun semua dah tahu Damuk ni asal mana, macam mana tips dia, siapa idola dia, apa cara nak cornering, banking semua tu. Lepas tu boleh nampak pula gambar dia macam nak jadi pengacara lah kan Damuk kan. So sekarang ni Betul, betul. kita pergi pula dekat challenge ataupun kita panggil Embed Challenge. Dalam Embed Challenge ni Damuk, kita kena ada cabaran. Kita ada game sikit. Game apa So tu? dalam game yang pertama, kalau muka tu jangan serius sangat, jangan takut. Kita ada challenge yang pertama, kena buat ayat dengan menggunakan imbuhan ter. Ter So, Contoh-contohnya dulu. dia macam ni. Kalau contohnya Damuk kalah daripada game-game ni, Damuk kena sebut embed 3 kali. Aduh. Tapi cara sebut dia bukan embed. Tak nak, YB tak nak macam tu, basi. YB nak macam ni, macam mana Damuk full gas dalam track, so ada cara dia, idgham dia macam ni, embed. Boleh? Aduh. Cuba. Okay, so contoh buat ayat dengan menggunakan imbuhan ter, contohnya macam ni. YB terjumpa Damuk, terkenal, tersuka, terkawan, tercinta. Macam tu. Boleh? Okay. Berapa tu? Satu je ke ataupun macam mana? Tak cukup lah satu. Mestilah kena Satu banyak. je. Cuba lebih. Okay. Sekarang Damuk punya turn. Anda bersedia? Aduh. Ha. Saya terbreak. Terberak. Sempurna. Boleh. Lagi. Terkentut. Ha. Terlanggar. Slow sangat tu. Fikir ayat jap. Boleh fikir ayat ke ataupun dia bagi masanya? Okay, YB boleh bagi masa sikit. Damuk boleh fikir. Macam contoh YB belanja satu Okay. Terjumpa, terkenal, terkawan, tersembang, terlepak, tergaduh, terputus. Dia nak berapa? Sepatutnya dia mesti kena macam bagi 3 ke 4 ke kan? Okay, YB minta simple lah sebabkan Damuk ni champion, YB minta 3 je. Okay. Cuba. Tercuba. Oi. Terkerja, okay. Okay. Terkerek. Oish. 3. Okay, cukup. Kurang macam mana YB nak. YB ingatkan Damuk boleh relate dengan motorsport. Terlumba, terpotong, termenang. Okay, tak apa. So, kita pergi challenge yang kedua. So, challenge yang kedua kita pula. Damuk kena nyanyi lagu. Nak nyanyi lagu apa siut? Damuk kena, mesti ada lagu yang korang suka kan bila nak race tu kan. Mesti ada something lah bila korang stress kan. Bagi cuit sikit bagi chorus. Tapi sampai habis. Hantam. Ini yang selalu saya tengok dan saya tergelak lagu dari sahabat saya. Kalau boleh nyanyi sila. Memang kena nyanyi. Syarul Izwan. Okay. Oh, Juan. Sebab tu dia kecil dia suka nyanyi lagu ni. Okay. Ada kambing nak jaga, ada kambing nak jaga, ada kambing nak jaga. Lagu tu yang selalu dia nyanyi. Oh, okay. Kalau cuba kita tepuk sikit. Kalau siapa yang dengar Jamuk nyanyi ni bukan lain macam. Tapi YB nak request lagi sikit. Satu lagi boleh? Orang kata confident sikit. Satu lagi apa tu? Lagu tadi tu sekali lagi confident depan kamera. Still semua nak tengok ni bukan senang ni. Okay. Ada kambing nak jaga, ada kambing nak jaga, ada kambing nak jaga, ada kambing nak jaga. Okay, kita tepuk sikit. Siapa yang buat tengok kita tepuk sikit. Tapi kita ada challenge yang last. Orang kata yang paling epic. Yang memang YB tunggu kan. Kita tengok apa challenge ni. Tapi dalam challenge ni, dia lain macam sikit. Ini challenge yang paling YB suka.
challenge ni YB pula. Challenge ni Damuk kena buat bunyi. Selalu Damuk bunyi apa orang kata bunyi kereta kan, apa bunyi motor kan. Tapi kali ni YB nak Damuk ada situasi tu. Damuk kena buat bunyi kereta, bunyi V6, bunyi V8, bunyi V10, bunyi V12 dan seantero. Tapi masih berpandukan lah. Agak-agak boleh tak? Banyak sangat tu. Kenalah try. Kita kena satu nama the challenge. YB demo sikit. Tengok tu. Ready Okay, ini V6. Tengok. Okay, ni YB ambil mood sikit. Ada lagi Damuk. Okay, ini bunyi V8. YB demo. Ada lagi. Lepas ni turn Damuk. Tak cukup nafas Yud. Okay. Lagi satu yang last. Ini V12 Damuk, V12. Bunyi anjing pula last. So kita ada V6, V8, V10, V12. So yang koma yang kat rumah tu, kalau koma tengok YB buat tadi, sekarang ni kita tengok pula Damuk pula yang buat. So kita tengok macam mana rupanya. Boleh Damuk Bagi masa sikit boleh. Oh, seronok bahan YB Nah, sekarang Damuk punya turn. Sekejap lu. Tepat lu. Takut abang jadinya. Saya tak cakap apa. Okay. Aduh. Stand by Okay. Are you ready Damuk? Tak kisah bunyi apa-apa pun lah. Kamu yang tengok tu, okay, kita dengar V6 dulu Damuk. 3, 2, 1. Sila. Cepatlah habis. Okay. Dia memang mesti badan tu macam ni sekali. Dia kena. Okay, sekarang ni V8. Ready? Kat ni. Sila. Kenapa Ferrari tu two stroke? Ferrari tu dah semput sebenarnya. Okay, satu lagi. Sebelum ada lagi satu. Sila. Boom. Oh. Accident. Ini epic. V12. Okay, ready V12. Sila. Laju dia pergi jam. So mana yang rasa kamu tengok YB buat tadi, lepas tu Damuk buat tadi, cuba komen YB dah tengok dekat komen siapa yang menang. Siapa yang pilih YB, siapa yang pilih Damuk. Yang kalah siapa nanti pilih saya, swipe out. Swipe out ke? Okay, YB tengah tunggu kalau ada. Siapa pilih saya, cakap pilih Damuk. Macam itu. Kalau siapa yang pilih YB, reply macam ni je. Jangan reply. Kalau siapa yang tak pilih siapa yang nak pilih YB, reply gambar love. YB baru nampak kat sini ada yang pilih nama Damuk, masih lagi nama Damuk. Takkan YB kalah. Nampak tak, saya adalah pemenangnya. Tapi kat sini ada tulis swipe down, YB menang. Cerita dia YB yang kalah. Yeah, nampak tak? Thank you semua orang kerana support saya. So YB lah yang sekarang ni kita dengarkan. Okay, semua orang kita dengar. YB back.
Tapi saya tak nak dengar beg macam biasa. Saya nak luar biasa. Saya tak nak dengar macam beg. Macam tu. Saya nak luar biasa sikit. Beg dia. Saya nak dengar bunyi kambing dia tu. Kambing tua yang dah nak mati. Okay? Okay. Okay? Okay. 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 1, 2, 3. Meh! 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 Tak jadi ni. Saya nak bunyi kambing yang tua. Macam contoh dia. Dia kambing yang dah nak mati macam tu. Oh, teruk permintaan. Okay. 1, Kami cuba. 2, 3. Meh! 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 Okay. Ini jadi. Ini jadi So, YB lah yang kena embed cerita dia. So, kita clap sikit untuk Damuk sebab Damuk menang. Bagi clap sikit. Okay, so sekarang ni tadi kita dah sembang banyak dah Damuk. Kita dah sampai kejung dah YB. So, kita dah sembang profil Damuk semua. Ada yang komen lah. So, kambing hujung-hujung nyawa dah. YB terlintas kat sini. So, ada juga yang kata YB energy semacam. Yelah nak layan dia ni. YB yang kena bully, cok. So, sekarang ni kita telah pun, bila dah habis challenge ni, sekarang ni kita telah pun menuju ke orang kata apa ni, di akhir segmen pula. Sekarang ni kita nak pergi kepada segmen apa ni, tanya YB. So, YB nak ucapkan sekali lagi untuk Damuk, tanya. Tapi Damuk kena tunggu. Kita nak baca siapa pemenang-pemenang kita. Sebab demo yang menang ni, demo boleh dapat face mask SIC. Itu yang kali hitam tu. Ataupun korang nak sign daripada saya. Oh. Kalau ada yang Damuk sign, kita tengok kalau ada komen. Tapi kalau siapa yang tadi tu, yang mana yang komen tengok live ni, yang bagi komen tu, so sekarang ni di segmen Tanya YB. Moh kita. Okay, YB nak ucapkan terima kasih koma-koma Yop Yong yang mana telah pun sudi meluangkan masa daripada mula segmen Speedy Update pergi pula segmen dengan budak masuk air ni Lepas tu kita pergi pula untuk segmen Tanya YB. So dekat telefon YB ni, YB ada list yang menang ni. Tapi sebelum YB bacakan untuk segmen Tanya YB, YB nak tunjuk sikit boleh tak? Kita tengok sikit. Pemenang akan dapat Face Mask Black Edition SIC. Itu dia edisi khas. So koma yang dipilih ni, 5 orang yang dipilih ni berpeluang untuk dapat SIC Face Mask ni. So nanti sekarang ni dah boleh rentas negeri berjalan-jalan kan. So kalau koma datang SIC tu, pakailah Face Mask ni. Mantu kau nampak YB, tegur lah. YB ni jinak. So Damuk, ready ke kita? Ready. Set. Okay, kita set mesti set apa mantul semuanya. Dia mantul. Okay, jangan jadi budak Pak Anang. Gaya tu ada Damuk, gaya tu ada. So kita nak tengok pemenang kita yang pertama Damuk, namanya Zikri Atman. Okay. Soalan Yop ni berbunyi begini. Abang Damuk, apakah cabaran untuk 600cc untuk MSBK 2021? Hoi. Cabaran saya. MSBK. Cabaran saya pada race MSBK ni adalah fighting di kategori C100 dan ini adalah pertama kalinya saya berlumba menggunakan motor C100 di MSBK. So dan saya akan memberikan saingan kepada pelumba-pelumba lain. Dan kita tengok pada besok dan juga hari Ahad saya akan beri saya punya experience saya. Allah, ingatkan bagi helmet ke apa ke? Saya akan tunjukkan besok. Okay. So
Damok akan berlumba gunakan jentera apa tu? So peminat-peminat Damok tu diorang seronok lah sikit tengok tu, cerita sikit. So kalau korang nak tahu mana satu saya menggunakan jentera ZX6 bersama pasukan SIC Racing dan juga ZK Racing, dan saya menggunakan suit berwarna hitam dan jentera bernombor 63. Oh, nombor bertuah dia tu. Soalan yang kedua pula, masih lagi untuk Damok, datang daripada Muhammad Amirul Syarkawi. Okey. Target Damok untuk MSBK minggu ini dan hujung bulan. So target untuk MSBK ni adalah untuk memberikan saingan yang sengit untuk pelumba-pelumba yang lain, dan saya dan Kip juga akan memberikan saingan yang sengit kepada pelumba-pelumba yang lain. Dan pada hujung bulan ni saya akan berlumba di FIMC EV dan saya akan memberikan yang terbaik untuk last round ni, dan saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menaiki podium sekali lagi, insyaAllah. Okey, YB yang pemenang yang ketiga ni pula ni, YB ni cara sebutannya YB akan sebut cara lain lah, minta maaf ya. Kepada pemenang ni, nama dia Aiman Syakiri. Soalan dia berbunyi, tahun depan join team mana? So team Moto3 mana? Oi, lain macam soalan dia ni. So untuk tahun depan saya sendiri pun tak tahu lagi ke mana hala tuju saya, dan saya pun menantikan juga keputusan daripada manager saya Zulfahmi, dan saya memang sangat-sangat menantikan, dan saya sekarang ni hanya prepare saya punya self untuk fokus dan memberikan 200% untuk tahun hadapan jika saya berkesempatan untuk pergi ke Moto3 World Championship. Kita doakan yang baik-baik. Yang baik-baik. Amin. Okey, soalan yang keempat datang pada Muhammad Aidil. Saya nak bertanya pada SIC, adakah WSBK akan diadakan di Lita Sepang pada tahun 2022? So yang ni tak apalah, YB tolong jawab. YB jawabkan ya. So Aidil, jikalau keadaan semasa segalanya pulih, kalau boleh semua kita nak bawa masuk kat SSC. So, kita nak bagi ramai lagi datang SSC. Betul tak Damok tak? Betul tu, yo. Tapi macam mana pun nanti kita tengok update segala-galanya akan diwar-warkan di sosial media SIC. Betul. Soalan yang terakhir, yang kelima, daripada Irfan Zaidi kepada Damok ya. Apakah persamaan Damok, minta maaf. Apakah perasaan Damok masa ganti McPhee debut race Moto3 World Championship dekat Aragon bulan lepas? Congratulations on finishing in the points on your debut race. So, perasaan saya sewaktu menggantikan McPhee tu, mula-mula saya agak terkejut juga. Saya pun sebenarnya tak ready untuk nak pergi ke gantikan McPhee, dan semua orang memberikan kata-kata semangat dan kata ambil peluang ni untuk berlumba dan ambil satu experience dan bawa pergi ke CEV. So sewaktu tu memang saya sangat gembira lah, dapat diberikan peluang untuk berlumba di World Championship, dan sewaktu tu memang saya rasa sangat-sangat nervous lah sewaktu tu, dan saya berikan yang terbaik untuk tim dan juga untuk semua orang yang support saya. Okey, itu dia daripada segmen Tanya YB. Itu dah segmen yang soalan telah ditanyakan kepada Damok kita, pelumba kita. Lepas tu kepada YB pun dah jawab. So YB harap YB telah pun menjawab soalan semua. Yang bertanya kepada pemenang-pemenang yang dapat SIC Face Mask Black Edition. Nanti pihak SIC akan uruskan untuk tindakan selanjutnya. Nanti harap bersabar. Jangan pula nanti bila demo hantar nanti kema ni keluar berjalan pula ya. Maklumlah dah boleh berjalan. So sekarang ni kita telah pun di penghujung rancangan. YB nak ucapkan terima kasih dekat Damok kerana sudi meluangkan masa untuk join episod akhir SIC Live finale untuk musim ini. Lepas tu YB nak ucapkan semoga full gas untuk race MSBK Sabtu dan Ahad ni, buat yang terbaik untuk Damok
Damo nak bagi sepatah dua ucapan ke dekat mereka-mereka yang tengok ni? So, terima kasih kepada YB kita yang amat berhormat, Yop Burno kita. Aha. So, terima kasih sangat-sangat kerana menjemput saya bersama-sama di episod yang terakhir di SSC Live. So, kita borak-borak kosong. So, dan juga kepada semua orang yang di luar sana, patuhilah SOP yang mana yang bergegas semua nak balik ke kampung. Hati-hati di jalan raya. Jangan tertidur pula sewaktu drive kereta. Kalau rasa penat, berehat dan tidur sekejap dan sambung perjalanan. Dan itu sajalah. YB nak ucapkan terima kasih dekat Damo. Lepas tu YB nak wrap up sikit untuk komen-komen yang tengok tu. Yang terima kasih lah kerana sudi setia bersama SSC Live daripada episod mula-mula sampailah sekarang ni. Kalau ada jodoh, kita jumpa lagi di episod yang akan datang, musim yang akan datang. Nanti untuk update, komen bolehlah tengok dekat social media SIC ya. Sepang Sirkuit, FB, IG, Twitter, Facebook, segalanya ada untuk segala maklumat terkini. So, nanti untuk YB nak bagi tahu sikit sebelum YB tutup ni. Biasalah sekarang ni semua orang nak pergi berjalan kan. YB pun nak pergi berjalan juga kejap lagi. Tapi YB nak sembang sikit lagi. Nanti bulan 11 nanti akan ada update dekat social media SIC di mana akan ada SIC time out. Untuk merkema-merkema koma kat rumah tu nak beriadah, marilah datang SIC bulan 11 nanti. Mungkin ceritanya pertengahan bulan 11 rasa-rasa nak kayuh ke, nak berjalan ke, nak merangkak ke, nak megulin ke, nak cium bau trek ke, silalah datang nanti pertengahan bulan 11. Lepas tu pula bila dah penat kan Damo kan, mestilah kita cari ayah betul. So nanti nak cari ayah ke, nak jamah-jamah sikit, bolehlah melawat kita orang punya SIC punya Pit Stop Cafe. Segalanya ada. So nanti kalau siapa yang nak pergi SSC time out tu rujuk-rujuk saya. Mana tahu saya ada masa berpeluang untuk join SSC time out tu juga. Memang dia alu-alukan. YB nak gulen je nanti. So boleh. Saya nak merangkak. Sila. So YB nak pesan dekat rumah tu, Yong dengan Yop tu, terima kasih segala sudi menonton hingga ke akhir rancangan. Terima kasih Damo. Itu saja untuk hari ni. Jika ada salah dan silap, YB minta maaf. Kalau jumpa YB kat SSC, janganlah support YB. Kita tegur lah ya. Itu saja. Take care. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.